Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Bayangkan, kalau anda sedang berlayar di atas bot, tiba-tiba kilat menyambar. Angin bertiup dengan sangat kencang menghanyutkan bot anda di tengah-tengah lautan dan anda tersesat. Ada juga kes di mana orang yang tersesat di lautan, bot yang dia naiki karam, dia terdampar di dasar lautan. Di dalam kegelapan dia tidak tahu adakah dia akan diselamatkan. Itu adalah kisah-kisah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Ini adalah 5 kisah orang yang tersesat di lautan yang menakutkan. 5. Kisah Jesus, Lucio dan Salvador. Ini ialah kisah 3 orang nelayan dikenali sebagai Jesus Vidana, Lucio Rendon dan Salvador Ornodes yang sesat di lautan selama 9 bulan. Pada 28 Oktober 2005, 5 orang termasuk 3 yang saya sebut tadi berlayar di perairan Meksiko menuju ke lautan Pasifik untuk menangkap ikan jerung. Ketika berada di tengah-tengah lautan, minyak enjin mereka habis, membuatkan mereka berlayar tanpa arah sehinggalah mereka tersesat menghala ke Filipina. Pasukan mencari gagal mengesan kedudukan mereka disebabkan bot yang mereka naiki hanyut terlalu laju. Pencarian tidak membuahkan hasil dan misi mencari dibatalkan. Mereka dianggap tersesat di lautan. Untuk terus hidup, mereka memakan daging ikan mentah, daging penyu dan daging burung camar. Untuk air pula, mereka menadah dan meminum air hujan. Walaupun begitu, selepas 2 bulan hanyut, 2 dari 5 mereka meninggal dunia, meninggalkan 3 orang tadi. Tidak sehingga pada 9 Ogos 2006, 6 bulan selepas itu, mereka bertembung dengan sebuah bot dari Taiwan. Mereka ditemui kurus, lemah dan tidak bermaya. Ketiga-tiga lelaki ini kemudian diselamatkan dan dihantar semula ke Meksiko. Namun begitu, kembalinya mereka ke Meksiko penuh dengan kontroversi bila mereka dituduh sebagai kanibal, memakan 2 orang yang telah meninggal dunia tadi. Selain itu, mereka dituduh sebagai penyeludup dada. Namun begitu, tuduhan ini tidak pernah disahkan. Itulah kisah Jesus, Lucio dan Salvador. 4. Harrison O'Kane, 2013, tersesat di dasar lautan. Bayangkan tersesat di dasar lautan di dalam kegelapan dengan bunyi-bunyi yang ganjil, tidak tahu bila anda akan ditemui. Itulah yang terjadi kepada seorang lelaki yang bertahan selama 60 jam di dasar lautan tanpa sebarang alat pernafasan. Ia bukan di permukaan, bukan di pertengahan, tetapi di dasar lautan. Sekali dengar tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi dengan Harrison O'Kane. Harrison bekerja sebagai tukang masak di atas sebuah bot yang berlayar di persisiran pantai Nigeria bersama 11 lagi orang anak kapal. Ketika berada 32 km jauh dari persisiran pantai, disebabkan angin kencang, bot yang mereka naiki terbalik, menyebabkan ia tenggelam ke dasar lautan. Pada waktu ini, Harrison di dalam tandas. Bila menyadari bot terbalik, dia bergegas ke bilik sebelah yang lebih luas. Di situ, ada satu poket udara yang membolehkan dia bernafas. Keadaan sekeliling gelap dengan pelbagai bunyi lautan yang menyeramkan. Dia tidak tahu di mana dia berada. Tambahan lagi, dengan tekanan dasar lautan, lambat laun dia akan kehabisan oksigen. Rasa takut, panik, berdebar, lapar bercampur baur. Apa yang dia boleh buat ialah menunggu dan berdoa untuk diselamatkan. Akhirnya, doa Harrison terjawab. 60 jam kemudian, pasukan mencari dan menyelamat berjaya menemui bangkai bot tersebut. Tetapi mereka tidak menyangka ada yang terselamat di dalam sehinggalah mereka menemui Harrison yang berada di dalam ketakutan meminta diselamatkan. Itulah kisah Harrison O'Kane, sebuah kisah yang pernah tular pada tahun 2013 dahulu. 3. Stephen Callahan, 1981. Bot bocor, hampir putus asa. Mungkin antara kisah tersesat di lautan paling terkenal di dalam senarai ini. Ini ialah kisah Stephen Callahan yang hanya bergantung dengan bot kecemasan untuk hidup di lautan. Pada tahun 1981, Stephen Callahan memutuskan untuk berlayar mengelilingi dunia selepas bercerai dengan istrinya. Dia berlepas dari Rhode Island di Amerika ke Pulau Bermuda dan ke England. Tidak sehingga dia berada berdekatan Pulau Antigua yang terletak di lautan Atlantik
Atlantik, bot yang dia naiki dilanggar oleh seekor paus dan rosak, memaksa dia meninggalkan bot tersebut dan menaiki bot kecemasan berbentuk bulat. Pada waktu ini, dia tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Tiada kelengkapan, berada jauh dari daratan, dan yang paling menakutkan, dia tidak tahu arah mana yang patut dia pergi. Dengan itu, hanyutlah Steven jauh ke tengah-tengah lautan Atlantik. Dia menangkap ikan dan meminum air hujan, sementara menunggu untuk bertembung dengan kapal laut yang lain. Tidak sehingga hari ke-14, dari jauh dia melihat kelibat sebuah kapal laut. Dia segera melepaskan tembakan dari senapang suar untuk mendapatkan perhatian mereka. Namun begitu, kapal tersebut hanya berlalu tanpa menyedari kehadiran Steven di sana. Pada waktu ini, dia hampir putus asa. Tambahan lagi dengan rasa lapar dan dahaga. Kena-kena lagi bot keselamatan dia terkoyak dan bocor. Dia menunggu untuk tenggelam. Sehinggalah hari ke-75, bekalan makanan dan minuman Steven hampir habis. Steven semakin lemah dan tidak bermaya, bersedia untuk mati. Tiba-tiba dia perasan ada satu sinaran yang datang dari sebuah rumah api, dari sebuah pulau. Itu adalah Pulau Mary Galante. Ini mengembalikan semangat Steven. Dia mendayung sekuat hati mendekati pancaran cahaya tersebut sehinggalah dia bertembung dengan kapal nelayan dan dapat diselamatkan. Kisah pengalamannya ini ada dicatatkan di dalam buku yang berjudul Adrift, 76 Days Lost at Sea. 2. Jose Salvador Alvarenga, 2014, tersesat sehingga hampir gila. Ini adalah sebuah kisah yang berlaku pada tahun 2014 melibatkan seorang lelaki dikenali sebagai Jose Salvador Alvarenga yang tersesat di lautan lebih dari setahun. Pada 17 November 2012, Jose ditemani oleh Ezekiel yang berumur 23 tahun. Mereka berdua berlayar dari pantai Chiapas di Meksiko untuk memancing di lautan. Pada asalnya mereka merancang mahu menghabiskan masa sehari untuk memancing, tapi cuaca pada waktu itu tiba-tiba bertukar 360 darjah. Ribut petir menyambar, diikuti dengan angin yang deras, membuatkan bot sepanjang 7 meter yang mereka naiki hanyut ke tengah-tengah lautan Pasifik. Ribut petir dan angin kencang ini berlangsung selama 5 hari, membuatkan mereka tersesat di lautan. Bagai jatuh ditimpa tangga, enjin bot yang mereka naiki rosak. Kelengkapan memancing pun rosak. Tambahan lagi, bot yang mereka naiki pula tiada layar. Mereka memutuskan untuk membuang ikan yang ditangkap dan kelengkapan yang ada di atas bot untuk meringankan bot supaya tidak tenggelam, meninggalkan mereka dengan kelengkapan asas untuk terus hidup. Pasukan mencari yang dihantar gagal menemui keberadaan mereka dan di hari kedua, pencarian dibatalkan. Hari bertukar minggu, minggu bertukar bulan. Jose menangkap ikan dengan tangannya dan meminum air kencing sendiri untuk terus hidup. Sementara itu, Ezekiel meninggal selepas 4 bulan hanyut disebabkan kelaparan. Pada waktu ini, Jose berjanji yang dia tidak akan memakan mayat Ezekiel kalau Ezekiel meninggal dunia. Malah untuk 4 hari, dia membiarkan mayat Ezekiel di atas bot sambil berbual dengan mayat tersebut sebelum membuang mayat Ezekiel ke lautan. Akhirnya, Jose terdampar berdekatan Pulau Marshall di mana dia diselamatkan oleh para nelayan di sana. Itulah kisah Jose Salvador Alvarenga yang tersesat selama 13 bulan. 1. Kapten Oguri Jokichi, 1815. Kisah tersesat paling lama di lautan. Kisah Kapten Oguri Jokichi ini dicatatkan di dalam rekod dunia sebagai orang yang paling lama tersesat di lautan, iaitu selama 484 hari. Kisah ini berlaku pada bulan Oktober 1815. Kapten Oguri dan beberapa orang anak kapal mengemudi kapal yang membawa barang dagangan dari Jepun ke Toba, sebuah daerah di Sumatera. Malang bagi mereka, ribut petir tiba-tiba menyambar, angin kencang dan lautan yang bergelora membuatkan kapal yang mereka naiki rosak. Mereka hanyut sehingga ke Pulau Pasifik. Pada waktu ini, Kapten Oguri mengarahkan anak kapal untuk membuang barangan yang tidak diperlukan ke lautan supaya mereka tidak tenggelam. Mereka hanya memakan kacang dan menapis air lautan untuk hidup. Dari hari bertukar minggu sehinggalah 484 hari lamanya. Pada 24 Mac 1816, barulah mereka ditemui oleh kapal Amerika yang berada di sana pada waktu itu. Semasa diselamatkan, 12 anak kapal telah meninggal dunia disebabkan kurang zat di dalam tubuh badan.
Kapten Oguri Jokichi kemudian diselamatkan dan dihantar semula ke Jepun. Itulah kisah sesat di lautan paling lama di dalam sejarah dunia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Di antara kisah ni, mana satu yang anda rasa paling menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share kalau anda rasa video ni menarik. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi Kubi Go, menarik setiap hari.